Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadahu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bersua kembali dalam forum 40 tahun Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Sebelum kita pergi lebih lanjut pada program kita pada hari ini, insya-Allah kita buka dahulu majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Yang dihormati barisan panel kita pada hari ini, panel yang pertama yang berbahagia Ustaz Abdul Kadir Muhammad, dan panel kedua kita yang berbahagia Dr. Suhaib Tapa yang online daripada jauh pada hari ini, daripada Sabah saya dimaklumkan. Jadi insya-Allah pada hari ini sempena ulang tahun sambutan Akademi Pengajian Islam, 40 tahun Akademi Pengajian Islam, kita menganjurkan pelbagai forum lah dalam mengungkap kembali sejarah perkembangan di Akademi Pengajian Islam di Universiti Melaya ni. Jadi pada bulan yang lalu, pada 23 Jun telah kita menjemput Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi dalam merungkai sejarah Akademi Pengajian Islam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita bawakan satu topik, iaitu sejarah penubuhan perpustakaan dan juga penerbitan jurnal di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Sebagaimana kita sedia maklum, Universiti Melaya Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya telah melalui satu proses yang panjang sehingga hari ini berada di menjadi salah satu institusi yang gah di tanah air kita lah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita disertai oleh dua orang panel yang orang-orang lama ni, cukup berpengalaman di Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya ni. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa, saya nak memperkenalkan dahululah, eloknya kita memperkenalkan dahulu panel kita pada hari ini. Panel yang pertama kita adalah Ustaz Abdul Kadir Muhammad. Ni orang lama di Akademi Pengajian Islam ni, di APIUM. Beliau adalah anak kelahiran negeri Kelantan Darul Naim. Pada sekolah rendah beliau mendapat pendidikan awal di sekolah rendah Kampung Pek, Chang, Kelantan. Kemudian beliau melanjut di sekolah pertengahan ataupun sekolah menengah di sekolah Wataniyah Macang. Kemudian beliau berpindah ke sekolah Mahat Muhammadi Kota Baru pada tahun 1963 hingga 1965. Di peringkat pengajian tinggi, Ustaz Abdul Kadir ini telah mendapat pendidikan di YPTIK. Sebagaimana kita sedia maklum, YPTIK ini cukup sinonim dengan penubuhan Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya yang wujud pada hari ini. Beliau mendapat pendidikan pada tahun 1966 hinggalah pada tahun 1969. Kemudian beliau mendapat kelulusan Postgraduate Diploma Library Science daripada UiTM pada tahun 1979. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan berjaya menerima ijazah sarjana muda ataupun sarjana muda Syariah wal Qanun daripada Universiti Al-Azhar pada tahun 1982. Seterusnya di bawah seliaan Profesor Emeritus Datuk Mahmud Zudi, beliau telah memperolehi ijazah sarjana di Universiti Melaya pada tahun 1960. Maknanya yang berbahagia Ustaz pun merupakan salah seorang alumni Universiti Melaya. Manakala dalam bidang kerjaya, Ustaz Abdul Kadir ni dia berpengalaman luas sebagai pustakawan selama 20 tahun. Jadi sangat orang kata rapatlah dengan sesuailah dengan perbincangan kita pada hari ini. Kalau kita lihat, sebelum bertugas di Universiti Melaya Kuala Lumpur, beliau telah berkhidmat sebagai pegawai perpustakaan di YPTIK selama 11 tahun bermula 1970 hingga 1981. Seterusnya 1981 barulah Ustaz Abdul Kadir berkhidmat sebagai pustakawan di Universiti Melaya, dan kemudian beliau berhenti dalam perkhidmatan tersebut setelah 9 tahun, iaitu pada tahun 1990. Setelah memperolehi ijazah sarjana dalam bidang syariah, beliau juga telah dilantik sebagai pensyarah di Fakulti Syariah Akademi Islam. Akademi Islam yang sebelum ini telah dikenali sebagai
fakulti akademi Islam pada tahun 1991. Beliau berkhidmat selama 8 tahun sebagai ahli akademik lah, sebagai pensyarah di AI. Kemudian beliau memutuskan untuk bersara ketika menyandang jawatan terakhir beliau adalah Profesor Madya, Profesor Madya di Fakulti Syariah pada Disember 1999. Itu adalah jawatan terakhir beliau lah di Universiti Malaya. Setelah pulang Kelantan, beliau masih lagi aktif. Beliau dilantik sebagai pensyarah dan juga sebagai ketua Jabatan Syariah di Kolej Universiti Islam Kelantan, yakni KIAS, pada tahun 2000 hingga 2009. Setelah bersara daripada kerjaya pensyarah, khidmat bakti beliau masih lagi terus diperlukan oleh masyarakat Kelantan. Beliau juga telah dilantik sebagai ketua pengelola bahagian dakwah Halakat Negeri Kelantan bermula pada tahun 2015 hingga 2018. Namun sebenarnya lebih awal pada itu beliau juga dilantik menyandang jawatan sebagai ahli Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK sejak 2002 dan sehinggalah pada hari ini. Kalau berdasarkan dari data Ustaz ni, satu perjalanan yang cukup panjang. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Sekalianlah. Jadi insyaAllah Ustaz Kadir akan membincangkan, akan melihat perspektif perbincangan kita pada hari ini daripada sudut penubuhan perpustakaan akademi di Universiti Malaya. Manakala panel kedua kita pada hari ini jauh daripada di seberang laut sana. Kita dapat, alhamdulillah, Allah pertemukan kita dalam satu majlis pada hari ini, majlis ilmu, majlis perbincangan, diskusi berhubung tentang perkembangan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Dr. Sued PN Haji Tapani dilahirkan pada tahun 1960, 20 Ogos 1960, dan beliau mempunyai latar belakang pendidikan yang cemerlang lah. Latar belakang pendidikan yang cemerlang di peringkat pengajian tinggi. Pada tahun 1985 beliau telah mendapat ijazah sarjana muda syariah dengan kepujian kelas pertama di Universiti Malaya pada tahun tersebut. Tidak terhenti di situ, beliau meneruskan pengajian di peringkat seterusnya dan memperolehi ijazah sarjana muda pada tahun 1989. Ini pun semua orang lama-lama ni, 1989 ni pun anak baru lahir. Dan ijazah Doktor Falsafah pada tahun 1997 turut di Universiti Malaya. Mana straight pengajian Dr. Sued ini memang darah original. Ibaratnya darah tu darah Universiti Malaya. Sungguh ni. Anak jati Universiti Malaya. Manakala dalam aspek perkhidmatan, Dr. Sued ini beliau telah menjadi pengajar slab di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada tahun 1987. Dan pada 28 April 1989, beliau telah dilantik secara rasminya sebagai pensyarah dan menyumbang khidmat bakti selama 19 tahun di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Ketika dalam tempoh perkhidmatan tersebut, beliau juga telah menyandang jawatan Profesor Madya pada tahun 1999 hinggalah pada tahun 2008. Beliau telah bersara dari jawatan tersebut di Universiti Malaya. 2008 bersara. Namun beliau kemudian kembali semula ke Sabah, beliau menabuh khidmat pula di Sabah. Ni orang-orang Akademi Pengajian Islam. Keluar mana memang hantar kemudian akan jadi mutiara. Akan jadi mutiara. Beliau dilantik menjadi pensyarah di ITN Kampus Sabah bermula 1 Mac 2008 sehinggalah 20 Ogos 2016. Lebih kurang tempohnya adalah 8 tahun. Sepanjang berkhidmat di Apium juga, doktor yang bahagia, doktor juga telah dilantik sebagai pengurus program pengajian awam, yakni Syariah dan Usuluddin pada 1 September 1997 hingga 31 Ogos 1999. Seterusnya juga beliau juga turut memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan Syariah dan Undang-Undang. Ketua Jabatan Syariah dan Undang-Undang bermula 1 September 1999 hinggalah 2002, Mei 2002. Dan juga timbalan pernah menjawat jawatan Timbalan Pengarah Pembangunan dan Penyelidikan bermula 1 April 2003 hingga 2005. Orang lama cukup berpengalaman, insya-Allah kita akan dapat dengar perkongsian yang berharga daripada yang berbahagia Dr. Dr. Sued juga turut menyandang pelbagai jawatan lain yang mana beliau kekal aktif sehingga ke hari ini. Antaranya adalah Majlis Fatwa Negeri Sabah yang bermula 1 Julai 1998 hingga kini. Begitu juga ahli majlis tertinggi ulama Majlis Agama Islam Negeri Sabah MUIS yang dilantik pada 9 Ogos 2008 hingga kini. Begitu juga pengerusi
Lembaga Pengurusan Wakaf Negeri Sabah yang telah dilantik pada 1 Oktober 2019 hingga kini. Masih lagi bergiat aktif walaupun telah meninggalkan pengajian Akademi Pengajian Islam, kembali ke negeri sendiri dan menabur bakti pula di sana. Selain itu, beliau juga pernah menjawat jawatan panel Rayuan Syariah Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sabah bermula 1 Julai 1999 hinggalah 31 Julai 2006. Dan beliau juga pernah dianugerahkan tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah pada 2016. Ini mana kita dapat lihat berdasarkan biodata biografi tokoh ni, seorang orang cukup mempunyai orang kata himpunan pengalaman yang panjang lah, sehingga bahkan berkhidmat sehingga hari ini dalam menyumbang keilmuan kepada masyarakat. InsyaAllah tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, jadi perbincangan kita pada hari ini, apa khabar Dr. Suhaib? Okey Alhamdulillah. 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 Boleh kan? Ya, masih online di Sabah Okey ya. Jadi insyaAllah perbincangan kita pada hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian adalah berhubung tentang sejarah perkembangan perpustakaan dan juga sejarah penerbitan jurnal di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. InsyaAllah panel kedua-dua panel kita ni, kita akan buka juga sesi soal jawab. Yang mana hendak bertanya soalan boleh kemukakan soalan di ruangan komen di Facebook. InsyaAllah pada untuk sesi perbincangan kita pada ini kita ada sebanyak 4 round 4 round, banyak ni 4 round ni. Dan perbincangan kita lebih kepada perbincangan santai lah, perbincangan santai, berkongsi pengalaman-pengalaman. Ini semua orang lama yang syarat dengan pengalaman ni. Mana ibarat cucuk sedikit ni, cucuk sedikit saja, mana bercurah lah pengalaman-pengalaman tu. Jadi soal kunci adalah kena bertanya nanti di akhir kita punya diskusi insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita menjemputlah panel pertama ni, bertanya ke soalan kepada panel pertama kita, yakni yang berbahagia Ustaz Abdul Kadir Muhammad. Soalannya berbunyi begini, yang berbahagia Ustaz, bolehkah yang berbahagia Ustaz ceritakan sedikit mengenai tentang latar belakang perpustakaan Akademi Pengajian Islam ni, bila ditubuhkan, di mana, sedikitlah mengenai sejarah latar belakang penubuhan perpustakaan Akademi Pengajian Islam. InsyaAllah yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia moderator kita Dr. Syed Muhammad Al-Jafri, panel sama pada hari ini Dr. Syed Tapah, kawan seperjuangan dan kawan persaudaraan. Kepada penganjur, jadi hormati pada para penganjur program 40 tahun tertubuhnya Akademi Islam Universiti Malaya, dan kepada para pendengar melalui online dan semua kepada pihak yang terlibat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, kita dapat bersama dalam program online hari ini. Dan anak ataupun saya dimintalah untuk memberi perkongsian sedikit mengenai maklumat penubuhan perpustakaan Akademi Islam Universiti Malaya pada tahun 1981. Terima kasih banyak. Dan sedikit banyak anda boleh cerita sedikit pengalaman. Jadi latar belakang penubuhan perpustakaan Universiti Malaya ini adalah sama juga dengan latar belakang penubuhan AIUM itu sendiri. Jadi kalau AIUM itu adalah berasal daripada YPTIK, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Nilam Puri, atau sebelum pada itu PPTIK, Pusat Pengajian Tinggi Islam Nilam Puri,
Maka begitulah dengan penubuhan perpustakaan pun, kerana perpustakaan Akademi Islam Universiti Melayu itu adalah satu bahagian daripada Akademi Islam itu sendiri. Maka latar belakangnya samalah. Jadi perpustakaan sebagai kita ketahui adalah satu pengumpulan dan bahan maklumat dan ilmu untuk kerojokan para pensyarah, pelajar dan penyelidik antara selamat perubahan itu. Jadi bagaimanapun penubuhan atau penubuhan IUM itu ialah pada 1981, tapi perpustakaan itu lewat sikit. Perpustakaan Akademi Islam itu atau perpustakaan YPTI itu lewat sikit penubuhannya. Dia ditubuh pada tahun 1970. Masa awal tu kita semua ada bilik bacaan diurus oleh pelajar YPTIK. Itulah latar belakang awalnya. Jadi apabila YPTIK itu diserap kepada Universiti Melaya ataupun IUM, mempunyai dua kampus. Jadi kampus Nilam Puri dan kampus induk di Universiti Melaya. Jadi begitulah juga mengenai perpustakaan. Bila kita gabung satu lokasi pustakaannya di Nilam Puri, Kelantan, dan satu pustakaannya di induk lah di Pantai Universiti Melaya. Jadi sejarah penubuhan perpustakaan atau latar belakang awal sebagai kita ketahui ialah berasal daripada YPTIK lah. Begitulah. Jadi kalau kita lihat penubuhan awalnya ialah pada 1970. Tempatnya masa penubuhan YPTIK itu tidak ditentukan lagi perpustakaan, ialah kita tempat di Istana Nilam Puri. Itu istana diwakafkan oleh almarhum Sultan Yahya kepada YPTIK. Di istana itulah, istana yang bersejarah itulah ditubuhnya perpustakaan YPTIK secara rasmi. Duduk dengan bersamanya asrama. Tempat tak ada kan masa tu. Yang perlunya ditubuh YPTIK. Satu ruang, di pintu masuk tu ialah perpustakaan. Kemudian ada 2, 3, 4 bilik lagi dijadikan asrama. Kemudian lepas pada itu kita berpindah bila siap ke bangunan 2 tingkat sebelah Balai Polis Nilam Puri itu. Perpustakaan itu telah dipindah ke situ pula untuk membantu pengajaran di YPTIK. Tingkat atas dijadikan pejabat kepada para pensyarah dan juga sebagai pengtua untuk YPTIK. Di bahagian bawah itu adalah dijadikan sebagai perpustakaan lah, perpustakaan YPTIK lah masa itu. Jadi kemudian daripada situ berpindah lagi apabila siap bangunan baru, Dewan Johor dan juga Dewan Malik Al-Faisal. Jadi dengan lepas tu kita daripada bawah tadi, daripada perpustakaan sejarah awal tu yang di bangunan 2 tingkat sebelah Balai Polis tadi, Balai Polis Nilam Puri lah, maka pindah lagi kepada perpustakaan Dewan Malik Faisal, maka dikenali dengan perpustakaan Malik Faisal. Sebabnya bagi mengenaikan sumbangan daripada Kerajaan Saudi kepada YPTIK masa itu. Maka masa itulah berlakulah perpindahan ataupun penyerapan
daripada 1981 itu penyerapan kepada AIUM. Maka dengan sini juga perpustakaan AIUM itu pun diserap bersama. Sehinggalah pada Januari 2021, jadi perpustakaan YPTIK, perpustakaan AIUM itu telah berpindah lagi ke Bacok hari ini. Jadi itulah Jadi sesuatu. maknanya mula-mula ditubuhkan tu maknanya dia selarilah, maknanya bermula daripada YPTIK lagi lah, kemudian diserap jadi sebagai perpustakaan Akademi Pengajian Islam Istimewa. Itu maknanya sejarah, daripada sudut sejarah kita dapat lihatlah bagaimana penubuhan perpustakaan kita sedia maklum. Dia adalah satu orang kata item yang cukup penting lah dalam sebuah institusi pendidikan. Kalau tidak ada perpustakaan maka tidak lengkaplah institusi pendidikan. Jadi kita dapat lihat bagaimana seiring perkembangan perpustakaan di mana ada institusi pendidikan, maka di situlah perpustakaan pun akan bermula. Bermulanya di YPTIK sebagai bilik bahan bacaan. Ustaz. Kemudian berkembang menjadi perpustakaan yang ada pada ini dan wujudnya di Dewan Johor. Nilampuri, sekarang pun Nilampuri pun dah tiada kampus kita di Nilampuri. Sudah dipindahkan ke Bacok pada ini. Tapi beruntungnya Akademi Pengajian Islam ni ada dua perpustakaan. Yang pertama adalah di kampus Nilampuri, dan juga yang kedua adalah di kampus utama di Senayan. Tapi di Senayan, di kampus utama, Ustaz, adakah perpustakaan ini digabungkan bersama dengan Fakulti Sastra satu ketika dahulu? Jadi begini, insyaAllah. Jadi Anda pun di perpustakaan baru ni Anda tak sempat lah, tapi apabila Anda baca melalui internet, Anda boleh sebut sikit lah. Jadi bila kita berpindah ke sana, ke AIUM tu, berpindah ke sana, ke Universiti Melaya, atau gabung, setengah pelajarnya ke fakulti, tahun fakulti daripada YPTIK ini pindah ke UM lah. Jadi dengan itu masa tu perpustakaan tak ada lagi. Jadi kita fotokopi perpustakaan di kampus induk tak ada. Sehinggalah 2001 lah. Jadi kita dari buku-buku di sini untuk membantu mengajar sana tu kita fotokopilah buku-buku rujukan tu. Diletak di perpustakaan utama Universiti Melaya. Kemudian tu terlepas siap bangunan baru yang di kampus sekarang ni, KPI yang berasingnya tu pada 2001 tadi barulah buku-buku dari perpustakaan besar itu dipindah ke perpustakaan yang mempunyai bangunan sendirilah, AIUM. Jadi latar belakang tadilah yang saya nak sebut tadi, itulah hari ni rasa bila pindah ke Bacok tu rasa hilang kita punya keaslian tadi. Kamulah macam mana. Jadi tempat kita pun yang asal tu pun Allahu Akbar. Itulah. Dulu bila orang sebut YPTIK, maka dengan sendirinya disebut sama atau teringat sama kepada Nilampuri itu sendiri. Dan state name dua sekarang ini dari segi faculty pun dah tak ada, dari segi perpustakaan pun tak ada bagaimana. Tapi kita haraplah perpustakaan itu dapat berkembanglah, khususnya di perpustakaan induk lah. Induk, jadi dipahamkan dia mempunyai koleksi yang besar lah. Jadi anda sebut sikit sejarah koleksi perpustakaan AIUM tu ialah sejarah awal lah, bagaimana kita membentuk koleksi tadi, yang batu sebagai besarnya telah koleksi Arab lah, sesuai dengan masa tu pengajian dalam bahasa Arab. Jadi antara sumbernya ialah kita dapat sumber mendapat buku-buku wakaf daripada keluarga almarhum tuan-tuan guru yang terkenal di Kelantan lah. Terutamanya almarhum ataupun keluarga almarhum tuan guru Datuk Mufti Haji Muhammad Mahir. Dan kita dapat satu benda yang berharga daripada
almarhum itu ialah pengasuh. Yang lain semua tak ada. Pengasuh yang ada hari ini lah adalah hasil daripada si panel almarhum Abti yang telah ada ini satu nasah asal kami telah difotokopi lah, alhamdulillah tersebut satu nilai yang berguna, dan buku-buku. Ya, begitu juga dengan tuan guru lain mewakafkan. Kami kita jilid buku-buku turas dan sebagainya. Yang keduanya ialah sumbangan terbesar ialah daripada hubungan baik kita bahasa itu dengan Arab Saudi, dengan Kuwait, Taruk. Yang kerana ialah almarhum Datuk Tak Yahya kita lah. Kami itu dengan kaedah pembelian dan sebagainya lah. Jadi ialah bahan ini kita pelihara. Ini adalah satu bahan sejarah. Jadi saya difahamkan bila pindah kepada bacot sekarang ini, sebahagian ditinggal buku-buku yang dalam puri ditinggal situ dan sebahagian dibawa ke bacot. Tapi saya tak tahulah sementara siapa yang mengurus buku yang ditinggal itu. Harapnya adalah orang bertanggungjawab mengurus perkara tersebut. Itulah dulu sementara dulu. Terima kasih yang berbahagia Ustaz atas penerangan yang cukup panjang lebar yang syarat dengan maklumat dan fakta berhubung tentang perkembangan ataupun sejarah latar belakang penubuhan perpustakaan di Akademi Pengajian Islam Semelayang. InsyaAllah kita beralih kepada panel yang kedua nak membincangkan perkara yang kedua. Kalau perpustakaan menjadi satu perkara yang tunggak bagi sebuah institusi pendidikan, manakala kalau jurnal ni pula dia adalah satu perkara yang ibaratnya tunggak bagi sesuatu universiti khususnya universiti penyelidikan, tempat di mana para academician berkecimpung dalam menyatakan hasil-hasil kajian, membincangkan isu-isu penyelidikan semasa dan sebagainya. Jadi doktor yang berbahagia Dr. Suhaib adalah orang yang cukup berpengalaman dan beliau juga terlibat, saya juga dimaklumatkan beliau juga terlibat di dalam penubuhan penerbitan jurnal di Pengajian Islam Semelayang. InsyaAllah soalan yang nak dimajukan kepada yang berbahagia Dr. Suhaib Tafar. Mungkin doktor boleh kongsikan bagaimanakah bermulanya penerbitan jurnal di Akademi Pengajian Islam. Jurnal ini adalah satu perkara yang cukup pentinglah bagi seorang penyelidik ataupun researcher, dan siapakah individu yang penting yang membawa ke arah penubuhan ataupun pencadangan ataupun penerbitan jurnal di Akademi Pengajian Islam. Mungkin sedikit Dr. Suhaib boleh kongsikan kepada kita semua pada hari ini insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ya? Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi kan terima kasih kepada Dr. Said Said Muhammad Jeffrey. Ini secara live kan ya didengar dan dilihat oleh ya semua sekali kan di Dewan ke di mana nih? Kita buat di Facebook Akademi Pengajian Islam. Oh, Facebook saja. Okey, sorry ya sebab saya tadi agak terlewat sebab ini kelang kabut nih. Jadi ambil posisi tempat pun tak begitu selesa. Jadi tak apalah. Jadi kita teruskan untuk soalan tadi. Siapakah yang yang banyak berusaha untuk membina penulisan jurnal di Akademi Pengajian Islam Sebenarnya kita ada banyak jurnal yang setahu saya yang saya baru tengok sepintas lalu. Yang pertama sekali ialah jurnal Medium diterbitkan tak silap saya tahun 1992, lebih kurang begitulah. Jurnal ini adalah jurnal saya masih simpan lagi dia punya tu yang mungkin boleh nampak kan? Oh, Medium ini Medium yang mula-mula sekali diterbitkan di Akademi Islam Universiti Melaya sebelum menjadi Akademi Pengajian Islam kan. Doktor boleh kongsikan tadi kan jurnal tadi, tengok sikit. Ini yang salah ya. Ini kalau
Apa nih Akademi apa saya sebut tadi Akademi Islam Universiti Melaya sebelum jadi Akademi Pengajian Islam. Kemudian tahun 1993 yang inilah yang pertama. Oke, ini yang pertama. Jurnal Syariah. Ini jurnal Syariah. Tapi saya ingat saya yang ini tadi nih apa nih majalah ilmiah Akademi Islam nih yang medium nih rasanya sudah mati nih, mungkin dalam 2 siri saja. Tapi jurnal Syariah ini sampai sekarang saya pun tak ingat lah, mungkin dah dekat 30 jilid nah sekarang nih rasanya lah. Yang saya ada pun dalam ya. Saya minta maaf, doktor nak mencelah sedikit. Jurnal Ya, medium tadi itu ya. apa dia punya asas perbincangan penyelidikan yang berlaku di jurnal medium? Dia lebih kurang saja lah. Tapi nampak jenis syariah tu lebih mantap sikit lah. Yang ni saya dah yang saya teliti biasa-biasa sajalah. Tapi dari segi apa ni perbincangan boleh tahan juga lah. Tapi dari segi format apa tu kan nampak kemas juga lah, boleh lah ya. Ini medium yang pertama lah. Selepas itu baru jurnal syariah. Okey, baik. Antara mereka yang menjadi apa ni pembina kepada jurnal medium ni, yang saya ingat saya ialah Profesor Madya dululah Fauzi Awang. Masa Allahyarham Datuk Hashim sebagai ketua Akademi Islam masa itu. Okey. Dan antara yang banyak main peranan juga selain daripada Ustaz Fauzi kita ni, misalnya Profesor Emeritus Datuk Paduka Mahmuzudi ya. Itu saya punya tuan guru lah. Dan saya buat masters pertama di bawah dia tu, dan saya ingat orang pertama kan di bawah dia. Sebelum saya buat PhD di bawah Datuk Mahfuz Kemudian yang main peranan selain daripada beliau ialah Ustaz Muhammad Kamil dan Ustaz Alias Usman serta Allahyarham Dr. Abdul Halim Madiyah. Itu medium dululah. Kemudian tahun 1993 barulah kita membuat satu jurnal baru lagi, iaitulah Jurnal Syariah jilid 1 bilangan 1 Januari Jun 1993. Tapi yang jurnal Syariah ni saya ingat saya yang banyak memberi inspirasi ialah kita punya orang kuat di Apium itulah ya. Itulah Datuk Paduka Profesor Emeritus tadi ya, Datuk Mahmuzudi ya. Itu yang banyak main peranan besar. Yang saya ingat saya lah. Dan saya masa itu masih baru jadi pensyarah biasa di Akademi Pengajian Islam dengan Dr. Ruzman. Itu orang yang banyak memainkan peranan penumbuhan jurnal syariah ini ya. Kemudian pada mula-mula jurnal syariah ini diterbitkan, kita dapat banyak nasihat daripada Datuk Mahmuzudi, di mana kita kumpulkan mereka yang mempunyai nama di Malaysia ni, misalnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariah ni, termasuklah Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, Profesor Dr. Mahmud Saidun Awang Usman, dan Profesor masa itu Madya lagi Dr. Mahfuz Muhammad ya. Itu antara lain lah, selain daripada Profesor Mahmuzudi sendirilah yang banyak memainkan peranan. Jadi orang yang mula-mula sekali diberi peluang untuk menulis artikel dalam jurnal pertama ini, orang-orang inilah, di samping yang kami ini adalah orang biasa saja,
maka mungkin dalam artikel yang ke-10, 11 sampai 18 macam itulah yang muda-muda nih. Yang di atas itu ialah mereka yang mempunyai nama. Kita nak menaikkan nama jurnal syariah ini di peringkat sekurang-kurang di rantau inilah. Itu tujuan asalnya. Kalau nak tanya boleh juga apa-apa yang mungkin. Macam mana proses kalau ikut yang tadi yang bagi doktor? Macam Ya. jurnal syariah ni pertama kali diterbitkan pada tahun 1993. ya, Jilid 1 bilangan 1. 1993 jilid 1 bilangan Ya. 1. Daripada sudut Pengurus dia, ya, apa dia? pengurus yang pertama siapa doktor? Dr. Rusman lah. Dr. Rusman. Yang rajin ke sana kemari untuk menguruskan ya. Saya ingat saya penerbit dia punya tempat cetak dia di Kelang ke di Shah Alam, saya tak ingat. Saya pun pernah pergi selepas Dr. Rusman, masa itu saya lah yang jadi orang yang bersama dengan Dr. Rusman lah ya. Contohlah. Di Shah Alam kita cetak selama. Di Shah Alam. Di Shah Alam. Cetakan pertama di Shah Alam. Iya. Ada lagi apa-apa yang Yalah, alhamdulillah. Tanyalah mungkin. Iya. Tapi saya tertarik sebenarnya dengan satu jurnal tadi, jurnal medium. Iya. Bagaimana macam jurnal medium ni tadi pula lebih kepada macam mana? Adakah bila berakhirnya terbitan jurnal medium ni tadi dan apa skop yang dibincangkan sebelum berpindah kepada jurnal syariah? Adakah dia adalah setelah tertutupnya medium dan berpindahnya kepada jurnal syariah ataupun dia bergerak seiring ke ataupun bagaimana? Saya tak pastilah sebab yang saya ada ni adalah sampai bilangan 2 saja sebab masa itu pun saya tak jumpa lagi medium ni. Mungkin setakat itu saja sebab kita dah jadi akademi pengajian Islam kan. Daripada sudut syarat-syarat penerbitan jurnal pada peringkat awal ni doktor bagaimana? Dia lebih kurang juga lah. Maknanya jurnal ni tak tahulah pada peringkat awal saya pun tak pastilah tapi sebab apabila saya baca balik kan apa yang tertulis dalam jurnal-jurnal yang ada ni, dia mudah aja, dia bukan istilahnya bukan finding terkini apa yang berlaku dalam masyarakat kan. Maksudnya dia banyak kepada kualitatif lah, bukan kuantitatif. Itu di peringkat permulaan. Tapi secara ilmiah lah sebab dia ada rujukan dan ada yang menilai, jawatan kuasa yang menilai. Itu beza dah. Boleh kan? Ya. Kemudian setelah Profesor Dr. Ahmad Hidayat ni pun dia melibatkan diri, banyak juga sumbangan beliau ni dalam istilah dia menaik taraf ataupun mengilmiahkan jurnal-jurnal yang ada ni. Dia pernah dilantik jadi editor dalam penerbitan jurnal ni. Dia mula-mula sekali sebelum jurnal itu dikeluarkan, beliau dilantik sebagai editor pengeluaran tahun 1996 masa itu. Dan kita ada AJK tertentu untuk menguruskan jurnal ini yang dipengerusikan oleh Datuk Mamzudi. Orang kuat akademi lah. Bagi saya, beliau banyak mainkan peranan sehingga akademi ada hari ini dan juga produk-produk pada akademi Islam istilah dia cerdas setelah keluar daripada akademi. Dia bukan jadi orang biasa saja. Maksudnya banyak yang boleh dimanfaatkan lah ilmu-ilmu yang beliau berikan dan juga inspirasi yang beliau cuba tunjukkan dalam bidang akademik ini. Itu yang saya paham. Ini dari hati ke hati ya. Saya tidak ada apa-apa ya. Yang saya paham, yang saya boleh hayati ya. Kemudian begitu juga tahun 1999 orang yang main peranan ni juga yang kita tak lupakan itulah Dr. Karim Ali ya.
Dia okay, dia kalau dia ada bersama kita, dia pun main peranan. Di samping Ustaz Kadir ni dia lebih advance lagi lah. Sebab kalau kita lihat apa yang saya faham, inspirasi daripada jurnal syariah tu, dia bawa pergi kuis. Kuis ke yang di Kelantan? Kuis ya? Kias. Oh, kias. Sorry, bukan kuis tapi kias. Sehingga kan dia punya sidang editor dia, ini jurnal kias ni yang pertama. Bilangan 1 ya. Bilangan 1 2004 ni kan. Ini mungkin inspirasi daripada jurnal syariah kot. Mungkin Ustaz Kadir boleh bagi confirmation lah. Maknanya berkembang terus membiak. Dia berkembang. Apa kita akan dengarkan? Kita akan dengar Ustaz Kadir sebentar lagi. Ya. Kemudian sehingga kan yang saya lihat sebab banyak juga yang bagi sumbangan dalam jurnal ni, dia pergi ke UiTM dah. Ini jurnal fikrah yang diasaskan dia diterajui ataupun dibina oleh Profesor dia Dr. Muhammad Azhar Muhammad Adil kan, kenal ni kan orang. Jurnal fikrah. Yang ini bentuk dia sebiji macam jurnal syariah. Dari segi layout dia apa semua lebih kurang sama. Profesor Muhammad Adam Adil ni dia lepasan akademik juga sebenarnya ya. Kemudian dia berkhidmat di UiTM kan, lama kan. Okey kan? Okey, terima kasih kepada Dr. Swaid atas perbincangan ataupun perkongsian yang panjang lebar berhubung bagaimana. Cuma satu lagi saya nak sebut di sini. Ya, Doktor. Pada jilid yang ke-14 tahun 2006 kan. Jurnal syariah ni dia lebih hebat lagi sebab dia ada lembaga penasihat yang terdiri daripada mereka yang ternama. Misalnya Tan Sri Dato' Abdul Hamid Osman, masa itu dia jadi penasihat agama kepada Perdana Menteri kan. Profesor Ahmad bin Haji Jogja, UIN Jogja. Kemudian Husin Muttalib dari National University Singapore. Dr. Ismail Mat UBD Brunei dan Dr. Isma dari Prince Clark University di Selatan Thai tu kan. Jadi dia sudah membina dia punya identiti sendiri yang lebih hebat ya. Ini tahun 2002. Masa itu dia punya pengurus ialah Muhammad Zaidi Abdul Rahman Dr. Muhammad Zaidi Abdul Rahman. Mungkin kalau dia ni yang lain lah. Kemudian yang lain-lain lagi yang banyak juga main peranan sebagai orang muda kan. Misalnya Dr. Suhaili Sarif, Dr. Kamaruzzaman Nurdin, Cik Nuraini Ali, masih ada lagi kan? Dengan Puan Zalina Zakaria, itu antara yang ada nama lah di samping Siti Zubaidah lah. Dr. Siti Zubaidah, masih ada lagi kan? Itu di antara kita sekarang ni. Apa dia? TPP kita sekarang. Jadi dia mereka ini adalah generasi kemudian yang meneruskan apa yang kami buat dulu dengan Dr. Uzman lah sebab pengurus ni penting kan, sebab kalau tak ada pengurus tak jalan ya. Sebab bukan senang untuk mengumpulkan penulisan ilmiah ni dari kalangan mereka-mereka yang macam-macam kerenah ni kan. Okeylah, okey. Teruskan. Okey, terima kasih kepada Dr. Swaid. InsyaAllah kita akan kembali lagi kepada pusingan yang kedua nanti bersama dengan Dr. Swaid. Banyak lagi macam nak berkongsi. InsyaAllah kita lanjutkan ke pusingan yang kedua kita pada hari ini, berbalik kepada Ustaz Abdul Kadir lah, berhubung tentang pembangunan perpustakaan akademik Islam Maya. Dalam proses soalannya berbunyi, mungkin doktor juga boleh menambah tentang
jurnal syariah tadi, adakah betul jurnal kias yang turut terinspirasi daripada jurnal syariah yang wujud yang diterbitkan pada dahululah pada 1993. Soalan dia berbunyi begini, Ustaz, berhubung tentang proses pembangunan perpustakaan akademik Islam ni, mungkin Doktor yang bagi Ustaz boleh kongsikan apakah pencapaian-pencapaian ataupun kemajuan-kemajuan yang telah berjaya diperoleh sejak daripada awal penubuhan sehinggalah kalau sampai ke hari ini lebih inilah kan yang dikecapilah perpustakaan akademik Islam ni daripada dahulu sehingga ke hari inilah. Apakah pencapaian-pencapaian yang boleh dikongsikan oleh yang berbagi Ustaz tentang pembangunan, daripada sudut pembangunan, mungkin daripada sudut koleksi ke dan sebagainya, mungkin yang berbagi Ustaz boleh kongsikan sedikit. Ustaz, mic anda rasa mic tidak ni. Tidak dengar suara. Ataukah dah? Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Jadi di proses penubuhan tadi kita berikut pada pencapaian, tapi tadi telah nak tambah sikit lah. Betul lah sebagaimana yang disebut oleh Syekh Tapah tadi mengenai jurnal syariah tadi, itulah imbasan daripada jurnal kias tadi. Jurnal kias yang terbit di kias itu adalah daripada ilham daripada jurnal syariah yang kita format pun juga sama aja. Cuma jurnal kias tu pendek, itu rendah sikit. Yang jurnal syariah tu dia punya ukuran tu kecil sikit, tapi jurnal kias tu lebih besar sikit. Tapi itulah daripada inspirasi di situ. Masa sebagainya semasa saya sebagai ketua jabatan itulah saya usaha untuk mengeluarkan tata jurnal syariah, iaitu khusus pada perkara yang berkaitan dengan syariah lah, yang berkaitan dengan syariah, yang usuluddin semua tu saya tak dimasukkan lah. Itulah. Satu lagi yang kita keluar di tadilah yang keluar di jabatan di fakulti syariah masa tu, satu lagi mati juga, iaitu monograf syariah. Saya ingat dia 2 je. Khususlah tu monograf syariah tu. Medium tadi saya ingat 2 sajalah. Medium tu dikeluar oleh akademi, dan jurnal tu dikeluar oleh oleh fakulti syariah lah. Setengah tahun hari ini. Itulah saja. Jadi antara pencapaian tadilah satunya pertamanya. Ya. Yang ditunjukkan yang ini. monograf syariah Syariah. Itu terbitan tahun bila tu Dr. Swaib? Tahun 1995. Tadi sampai 3, yang ketiga. 1994 yang kedua, dan yang pertama Jun 1993. Ya. Itulah seperti mana saya katakan, orang lama ni kalau kita cucuk sikit akan bergugurlah mutiara-mutiara perkongsian pengalaman yang begitu banyak. InsyaAllah Ustaz Kadir, minta maaf mengganggu sedikit. Okay, tak apa. Alhamdulillah. Jadi itulah yang pencapaian yang menggembirakan tadi. Satunya dapat memenuhi keperluan pengajian di AIUM itu sendiri dengan bahan-bahan rujukannya, dengan usaha-usaha yang kita dapat dukungan bersama lah. Yang keduanya, satu pencapaiannya ialah pada masa penubuhan ataupun Perpustakaan Akademik Islam itu ialah bukan sahaja khususnya di kampus Nilam Puri, bukan sahaja dia menjadi rujukan kepada pensyarah pelajar di akademi dan PTIK, malah dia menjadi satu rujukan kepada mereka-mereka, khususnya mereka yang berada di Pantai Timur dan pelajar-pelajar UM yang dari Kelantan tu, maka menjadi rujukan untuk tesinya atau untuk penulisan projek dia di perpustakaan PTIK atau AIUM lah. Yang seterusnya pencapaian itulah dikunjungi oleh pelawat. Perpustakaan AIUM itu dikunjungi oleh pelawat, sama ada pendidik ataupun sengaja
nak melihat perkembangan perpustakaan dalam negeri, pelawat itu bukan sajalah pelawat dalam negara dan pelawat yang luar daripada negara kita, khususnya daripada negara-negara Arab dan sebagainya. Hubungan kita dengan Arab pada masa itu adalah sangat akrab lah. Bahaya-bahaya betul lah, sebab bahaya-bahaya kita pun sebagian besar tu sumbangan daripada lah. Sebagian yang saya sebutkan tadi lah. Hasil daripada situ, maka itulah yang berkembang kepada hasil kerana negara Arab khususnya misalnya daripada Saudi, Kuwait, dia hantar bahaya-bahaya itu bukan 1-2 naskah, puluh-puluh naskah. Sebab tu naskah yang lebih itu kita sibarkan bagilah kepada saudara Arab di seluruh negeri Kelantan. Berkembanglah masa itu. Yang pencapaiannya ialah lagi yang saya pencapaian itu asas di perpustakaan dalam negeri ataupun PIUM daripada WPTIK itu telah tertubuhnya perpustakaan PIUM yang lengkap. Saya tengok data daripada internet, nak kontak terdapat. Sekarang ini perpustakaan PIUM di kampus sana itu ialah jumlahnya 50,000 naskah. Satu pencapaian yang itulah yang menggembirakanlah. Dan 40,000 naskah ya daripada dalam bahasa Arab. Ini sesuailah dengan Akademi Islam itu ialah yang sebahagiannya rujukan kita ialah dalam bahasa Arab. Itulah pencapaian yang menggembirakan semasa yang bermula daripada perpustakaan WPTIK dalam Puri. Cuma tadilah saya pun bimbang jugalah bahas yang ada di Lampuri itu yang ditinggal oleh takut tidak terus, agaknya ada yang menguruslah. Itu sajalah. Kalau ada pertanyaan bolehlah. Pada peringkat awal permulaan koleksi itu ya Ustaz, bagaimana jumlah buku yang ada pada peringkat awal tu? Anggarannya sekitar berapa jumlah buku? Anggaran semasa kita penyerahan kepada 1981 itu kepada semasa kita bergabung daripada WPTIK itu diserap kepada IUM itu ada sebanyak 23,000 naskah lah, lebih kurang begitu. Dengan jodohnya banyak ribu jugalah. Dan juga jurnal, tapi sekarang ni jurnal tu sayanglah ataupun majalah boleh katakan setengah tu dah hilang. Lebih kurangnya 50 judul antara majalah yang dalam negara pada masa itu yang dah mati banyaklah, Warta Johor. Tapi adalah takat yang keluar tu kita simpan ada di Lampuri. Lepas tu majalah Kebelak yang dikeluar oleh Utusan Melayu. Kemudian Dian, masa tu Dian masih ada. Baik-baik nadir laginya majalah Negeri Kelantan yang banyak info-info yang berkaitan dengan kerajaan Negeri Kelantan lah. Dan seterusnya majalah-majalah jurnal daripada Arab lah, atau majalah-majalah daripada negara Arab setengahnya dah mati. Dan perkara ini saya ingat boleh di-access melalui online, ada kita tengok. Misalnya Al-Wahyu Islam, ada majalah Al-Bus Al-Islamiyah yang dikeluar oleh tak silap daripada orang kita juga. Ini boleh di-access. Jadi disuruhlah banyak-banyak makalah-makalah yang berguna. Itulah antara yang disebut pencapaian pada dalam Puri lah. Maksudkan bukan saja pada pelajar pensyarah di dalam Puri ataupun AIUM di dalam Puri, malah menjadi rujukan kepada penyelidik di luar. Itulah luar sementara. Mula daripada sebuah bilik bacaan daripada bilik bacaan kembang. Daripada bilik bacaan kemudian berkembang ada buku-buku mendapat sumbangan buku, koleksi buku daripada negara-negara luar dan juga tempatan. Kemudian dengan jumlah 23,000 agak banyak jugalah, hampir separuh daripada jumlah yang ada pada hari inilah, sebanyak 50,000.
Okay, itu mungkin di antara pencapaian lah apa yang apa orang kata pencapaian perpustakaan akademi Islam daripada mula proses berkembang mendapat ni. Adakah pernah mendapat pengiktirafan daripada mana-mana inilah sepanjang inilah sepanjang perjalanan ni? Ya, bagi Ustaz mungkin boleh ni kan kongsikan ataupun dilawati oleh tokoh-tokoh utama ke. Jadi pencapaian secara resmi tak ada lah, tapi pencapaian bila kita lihat kepada pengunjung-pengunjung luar tu ataupun penyelidikan yang pergi buat penyelidikan itu adalah juga satu pencapaian lah. Khususnya pada masa awal pustakaan tak ada kan, boleh dikatakan pustakaan yang agak tak lekat pun, agak terlekat lah di Pantai Timur dengan keadaan keuangan negeri yang begitu terhad lah. Pada ketika itu ya. Ya. Okay. Maknanya apa dikunjungi daripada orang di dalam dan luar negara Iya. Iya. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Kadir. Mungkin ada nak tambah ke? Tak ada. Okay, InsyaAllah kita akan kembali. Dan seterusnya kita kembali kepada panel kedua kita pada hari ini berhubung perbincangan sejarah daripada penerbitan jurnal ni. Mungkin doktor yang berbahagia Dr. Suhaib boleh kongsikan bagaimanakah sasaran utama penerbitan jurnal-jurnal ini dan bagaimanakah proses perkembangan jurnal ni di Akademi Pengajian Islam ni. Mungkin Dr. Suhaib boleh berkongsilah. Saya tengok banyak mahtutat yang ada bersama dengan Dr. Suhaib. Kita ada medium, ada monograf syariah ada. Ini cukup nostalgia lah bagi Akademi Islam ni, insya-Allah. Yang saya nak ulang tadi yang monograf syariah ni sebenarnya pada mulanya ini inspirasi daripada Ustaz Kadir sendiri ni kan. Ya. Cuma itulah saya cakap inilah kita dari sebab ini santai kan. Mungkin konsep monograf tu dia macam jurnal juga tapi sebenarnya macam tak betul kan. Tapi kita buat jugalah. Itu peringkat awal Peringkat awal. Sebab kita menggalakkan pensyarah-pensyarah kita ni menulis bukan banyak berceramah tapi menulis. Sebab kalau ada yang kita tulis kan maksudnya ada yang kita tinggalkan untuk generasi kemudian lah. Jadi itu sebagai satu medium untuk mereka memperlihatkan keintelektualan mereka untuk menulis. Jadi monograf ini mungkin salah satulah ya selain daripada jurnal yang betul-betul yang betul lah. Kemudian sasaran jurnal ya, penulisan jurnal antara lain ialah mereka yang dalam level sarjana lah, kursus sarjana dan juga yang lebih tinggi macam PhD kan, mereka boleh membuat rujukan kepada jurnal-jurnal yang ada. Dan saya ingat jurnal syariah ini sudah pun dilabelkan sebagai bertaraf antarabangsa kan sekarang kan. Itu yang biasa dibuat di IPT lah sebab di akademi ini ada satu lagi jurnal Usuluddin. Itu saya tak follow sangat lah, tapi konsep dia lebih kurang juga macam jurnal syariah ni, sebab jurnal syariah yang paling mula-mula kita buat kan masa itu saya di Akademi Pengajian Islam. Kemudian selain daripada mereka yang mengikuti level bachelor, mungkin yang diploma, dan saya pikir diploma pengajian Islam misalnya di Melaka, di tempat-tempat lain kan, ataupun yang college universiti, kebanyakan pelajar akan merujuk kepada jurnal kita lah, sebab jurnal kita ni mudah untuk dipahami ya, sebab kebanyakannya dalam bahasa Melayu ya. Dan sekarang ni bahasa Inggeris tak begitu banyak, tapi banyak dalam bahasa Melayu. Dan sekarang saya dipahamkan sudah, dulu pun ada yang dalam bahasa Inggeris tapi tak begitu banyak, tapi dia sudah ada 3 bahasa kan, bahasa Arab sudah ada lah dalam
jurnal syariah ini. Jadi itu mudah bagi pelajar-pelajar kita untuk merujuk lah. Dan ada juga yang peminat-peminat yang kita tidak jangka. Misalnya masa saya di UM dulu ada seorang peminat dari Brunei kan. Dia memiliki, saya ingat saya sampai selepas saya dari sana saya tak ingat lah. Tahun bila saya keluar dari UM tu kan. Mungkin dalam 10 jilid ada kok yang tiap-tiap tahun ataupun tiap-tiap 6 bulan dia akan melanggan dengan kita sebab dia kata banyak ilmu yang boleh dimanfaatkan daripada jurnal ini. Jadi sebab itulah bukan saja di Brunei, misalnya Brunei ada Universiti Syarif Ali kan, dan juga universiti perguruan ni banyak menggunakan jurnal-jurnal ilmiah kan. Selain daripada di Indonesia pun ada ya yang mungkin mereka juga merujuk kepada jurnal kita. Tapi yang paling ramai pelajar-pelajar kolej lah. Tapi itulah pensyarah-pensyarah saya ingat dia kena hati-hati ya, sebab sekarang ni kan mungkin yang bukan saya suuzon lah kan, tapi kita kena hati-hati sebab ada pelajar-pelajar ni dia cuba buat plagiat ni. Bukan kalau menulis esei kan, contohlah kan. Sebab itu seorang pensyarah tu dia kena menguasai bidang ni tu. Maksudnya dia sudah pernah baca mana-mana artikel dalam mana-mana jurnal dalam bidangnya, dan dia tahu sekiranya ada pelajar yang cuba mengambil kesempatan daripada apa yang ada. Walaupun sekarang ni ada cara untuk kita mengenal pasti pelajar yang cuba buat plagiat kan. Ya, betul. Jadi betul kan? Betul. Ya, Jadi itu. isu plagiat ni pun dah lama kan, daripada dulu pun memang wujud juga dalam dunia. Tapi isu plagiat senang je. Kalau misalnya seorang pensyarah itu dia boleh menguasai ilmu dia dan dia pernah membaca semua jurnal-jurnal terkini kan, artikel-artikel terkini ataupun buku-buku rujukan terkini dalam bidang dia, insya-Allah dia boleh tahu. Sebab pengalaman kita di Indonesia Melaya pun ada, dan ada pelajar yang hatta di peringkat master sekalipun kan, kadang-kadang ayat itu pun dia tiru daripada penulis jurnal itu sendiri. Ada ditiru. Mungkin satu perenggan, dua perenggan kan, itu boleh nampak tu. Walaupun itu bagi saya sepatutnya dia kena cerdas sikit lah. Maksudnya dia kena faham apa yang cuba disampaikan oleh penulis itu. Sepatutnya begitu, dan dia boleh ambil kesimpulan daripada apa yang mereka pahami daripada apa yang mereka baca, bukan just mengambil perenggan-perenggan tertentu yang kadang-kadang tak relevan pun dengan tajuk yang mereka bahaskan. Okey. Jadi itu sasaran dia lah kepada pelajar-pelajar lah, paling utama. Macam mana pula doktor? Macam sedia maklumlah kalau pada hari ini kita lihat bagaimana perkembangan terdapatnya banyak lagi jurnal-jurnal lain di masalah yang doktor sebut tadi, jurnal Usuluddin. Begitu juga kalau di sekarang ni berkembangnya jurnal-jurnal lain lah, dengan adanya jurnal fiqh, adanya jurnal afkar, adanya jurnal tamadun. Betul. Ya, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit kot bagaimana perkembangan jurnal-jurnal ini. Yang lain tu saya tak begitu maklum sangat, ataupun saya tak baca sangat sebab mungkin saya lihat dia punya kulit saja, sebab kulit jurnal tu saya tengoklah macam jurnal Afkar kan, jurnal Usuluddin kan. Jadi sebab kecuali kalau ada yang relevan dengan apa yang saya nak cari baru saya bacalah macam tu. Jadi saya tak ni sangat dengan tapi bagus, perkembangan ni bagus sebab untuk membuktikan bahawa, sebab kalau jurnal syariah ini sebenarnya ini pun tak cukup, banyak ilmu-ilmu semasa yang masih belum
dibincangkan secara ilmiah lagi kan. Okey. Ya. Mengikut apa nih kehendak. Inilah kalau macam bidang syariah kan, bidang usuluddin kan, bidang pemikiran kan, masih banyak lagi yang perlu dibahaskan. Jadi sebab itu bagi saya jurnal nih yang banyak nih kan, satu medium untuk mereka menyalurkan pendapat dan penemuan-penemuan terkini mereka dalam penulisan mereka untuk ditatapi oleh masyarakat. Inilah masyarakat sekarang lah. Okey. Baik, Yang Bahagia Doktor. Terima kasih atas perkongsian berhubung tentang sasaran utama dan juga proses pengembangan. Doktor, saya nak tanya satu lagi. Ya. Daripada sudut pada peringkat awal penerbitan jurnal ni, yang jurnal syariah ni tadilah, proses nak menerbitkan artikel tu tadi bagaimana daripada sudut format dia? Adakah melalui ada juga penilai-penilai yang dilantik khusus, berapa orang penilai yang menilai sesuatu makalah yang telah dihantar? Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit berhubung perkara ni. Ya, apa ni kalau biasalah dalam apa-apa penerbitan jurnal pun, kalau macam katakan contoh jurnal syariah ni kan, ada penilai daripada luar kan, tapi sebelum tu dibaca dulu oleh apa ni, saya ingat saya sidang editor tu kan, editor sendiri yang cek dulu sama ada layak ataupun tak layak artikel ini diterbitkan kan. Kalau tak layak maksudnya kadang-kadang kalau dia ni kesian dia minta supaya dibetulkan balik kan, mungkin ada format dia terlalu teruk sangat kan. Kalau tidak kan kadang ditolak macam tu ya. Dan ada juga kadang-kadang yang sampai kepada apa ni pengurusan jurnal ni, artikel-artikel yang mungkin apa ni separuh masa kan, mungkin dia minta betulkan balik. Kadang-kadang ada juga dia bergantung pada inilah kuasa budi bicara dia lah. Kadang-kadang dia lantik terus penilai kan, sama ada artikel ini terus diperakui ataupun ditolak untuk ada borang dia tersendiri tu, macam Dia ada meja pembaikian. masih kewajipan lah, bukan pilihan. Ya, kalau macam saya pun pernah tu mendapat artikel-artikel yang bukanlah saya pandai sangat, tapi setakat ilmu yang saya ada ni kan, dari segi teknikal dan juga dari segi apa yang dia cuba nak sampaikan tu kan, yang pengalaman saya kan, mungkin kalau tidak keberatan kalau saya katakan bahawa artikel itu perlu ditolak, maksudnya tidak perlu diperbaiki. Dan saya pernah terima 4-5 artikel sedemikian, walaupun daripada pensyarah ataupun pelajar pelajar sarjana kan. Tapi ini saya tak heran sangat, sebab ada juga kajian-kajian di peringkat kebangsaan kan, di under JAKIM sendiri kan. JAKIM dia ada vote untuk penyelidikan kan. Jadi penyelidikan yang buat tu kadang-kadang sampai di negeri kan, finding yang mereka nyatakan kan, yang mereka dapat kan. Jadi Tengkuasa Muzakarah Kebangsaan ini biasanya dia akan hantar artikel-artikel itu untuk disahkan ataupun diterima pakai oleh negeri kan. Jadi kadang-kadang bila kita terima, walaupun daripada universiti kan, dan saya nampak dari segi metodologi pun kadang-kadang ada yang lari kan, objektif lari, finding tak kena dengan objektif misalnya kan. Jadi macam mana kita nak terima kan? Macam itulah. Jadi kita kena berlapang dada lah dalam soal ini kan, sebab yang penting percambahan ilmu itu berlakulah, ataupun usaha untuk menajamkan intelektual itu ada misalnya, jangan tak ada. Okey. Okey, baik. Dr. Soid, Ya. atas perkongsian Okay. maklumat yang berharga tersebut.
InsyaAllah kita pergi kepada round ketiga. Ustaz Kadir, adakah bersama? Ya, insyaAllah. Ya, Silakan. ya, mungkin Ustaz Kadir ada perkara nak tambah kot berhubung tentang jurnal ni. Mungkin nak tahu juga sebenarnya koleksi jurnal di pustakaan ni sebenarnya bagaimana daripada peringkat penggunaannya, menerima sumbangan jurnal tersebut daripada mana dan siapa yang memberi, berhubung jurnal-jurnal yang wujud lah, yang ada di AI satu ketika dahulu. Jadi Nala boleh sebut sedikit lah dari jurnal peringkat. Sebab Peringkat Dr. Sweet sebut tadi, peringkat penubuhan tadi. Ya, Peringkat penubuhan tadi kita nak terbit adalah kita semua sekali ni bahawa itulah sebagai Datuk Profesor Emeritus kita lah yang memain peranan besar dalam jurnal syarah ni. Alhamdulillah, apakah hari ini pun masih hidup dan kita harap dia akan hidup yang menjadi medan penulisan ilmiah untuk dimanfaatkan bukan sahaja di Malaysia, malah luar daripada Malaysia. Saya rasa mungkin dia telah disenaraikan di peringkat antarabangsa. Jadi dalam peringkat awal penubuhan tu, jadi itulah anak pun terlibat langsung lah, kerana anak itu dilantik sebagai bendahari. Duit tak ada. Duit tak ada masa tu sebenarnya. Tapi keadaannya Datuk mengata mana? Kita potong daripada yuran pelajar. Potong berarti wajibun. Jadi pada situ berbincang dengan di segi kos lah ni, bicara di kos. Kita pergi bincang dengan pihak bendahari Melaya sebab buat potongan, dan dia lah jaga akaun pihak bendahari masa itulah. Sekarang ni saya pun tak tahulah duit keluar masuk, dan tiap akhir tahun kita akan minta laporan hasil dari pembelian, kita masukkan dalam akaun tersebut. Jadi itulah yang dapat boleh bertahan tu, sebab kita menjadikan potongan wajib. Apakah sekarang ini masih macam tu, itu Allah Allah lah. Itulah peringkat awalnya. Yang main peran besar lah. Datuk Emeritus itulah dalam perkembangan menghidupkan jurnal syarah yang dapat dimanfaatkan. Dan saya rasa lah di antara jurnal-jurnal peringkat awal tu, artikel dalam jurnal syarah tu diambil kira oleh institusi lain selain pada UM, institusi lain dalam kenaikan pangkat syarat tadi. Dan satu sumbangan markah yang dibagi ialah penulisan di jurnal syariah. Itulah terasa. Boleh saya tambah sikit, itu je lah. Wallahualam. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz atas penambahan berhubung jurnal, sebab saya yakin kedua-dua panel ni memang sama-sama terlibat sama-sama terlibat dalam jurnal, sama-sama terlibat memberi sumbangan yang besar lah kepada Akademi Majlis Islam secara khususnya lah, dan juga kepada masyarakat lah. Jadi kita berbalik semulalah kepada perbincangan asal kita, soalan yang ingin dikemukakan pada Ustaz yang berbahagia, Ustaz Kadir lah, berhubung tentang perpustakaan ni tadi. Jadi apakah harapan Ustaz yang bagi Ustaz terhadap warga Apiun dan juga pembangunan perpustakaan Apiun? Dan hari ini kalau kita lihat dunia berubah bagi Ustaz, dan saya fikir nampaknya hari ini orang lebih suka untuk merujuk kepada apa yang mudah diakses melalui jari, digital dan sebagainya kan. Dan perkembangan semasa yang cukup drastik lah, cukup berubah, lebih-lebih lagi di kala pandemik ni. Mereka nak mendapatkan naskah-naskah tu sangat-sangat berbeza. Jadi pandangan yang bahagia Ustaz lah sendiri terhadap warga Apiun secara khususnya, dan pembangunan perpustakaan di Apiun tu sendiri, bagaimana? Mungkin Doktor yang bagi Ustaz boleh ceritakan. Kita bagi apa Ustaz nak cerita, kita bagi Ustaz cerita ini insyaAllah. Nak luahkan dan sebagainya. Ya, insyaAllah. Jadi itulah sekarang ini cabaran kita lah, sebagai disebut lah. Pandangnya, oleh kerana kita sekarang ini untuk capaian bahan-bahan pendidikan ini ialah melalui internet lah, melalui internet.
yang ada boleh capai di mana-mana. Tapi bagaimanapun saya rasa itu sebagai internet itu sebagai indofi kitab mata banyak bercetak tu mestilah sebabnya kalau kita indofi itu artinya dari segi penghayatan kita copy paste, jadi kita tidak berapa sangatlah nak menyelami akademik tu. Apabila buku, mungkinlah kita buku authority, rujukan. Sebelum kita nak salin, nak copy tu, kita baca dulu 2, 3, 4 naskah daripada tajuk yang sama untuk menghadamkan. Jadi itulah saya rasa cadangkan supaya warga kita, warga akademik lah khususnya, warga akademik, masuklah warga di akademik di air daripada siswanya supaya menjadikan pustaka itu satu tempat yang kita tak boleh lari. Sebabnya bila kita duduk di perpustakaan itu, artinya kita penghayatan kepada ilmu kita lebih tertumpu, menjuruh daripada kita duduk di rumah buat penyelidikan yang berdasarkan kepada berdasarkan pada berdasarkan pada internet. Jadi situ lebih boleh memikir asal pengkajian secara mendalam. Jadi digalakkanlah supaya boleh persyaratnya supaya menggalakkan khususnya siswa-siswa kita supaya menjadikan pustaka itu tepat rujukan. Sebabnya daripada itu kita telah belanjakan peruntukan yang banyak dan penipuan itu boleh dikonsentrik lagi kalau kita berada di perpustakaan. Yang selain daripada itu juga lah digalakkanlah juga selain pada siswa atau warga akademi kaki tangan pun saya digalaklah supaya dapat meminjam buku-buku perpustakaan yang sesuai dengan mereka untuk mendapat maklumat dan ilmu walaupun tidak sebagai penyelidikan. Sebab perpustakaan ini ialah walaupun kita kebanyakannya buku-buku tadi, bahan-bahan tadi baik ilmiah, tapi di sana ada bahan bacaan umum yang dipilih untuk semua peringkat. Itu pandangan itulah mengenai apa tadi persoalan yang ditimbulkan tadi. Wallahu a'lam. Apa harapan yang bagi Ustaz lah? Maknanya kalau pada hari ini ialah anak-anak muda kita ni lebih cenderung kepada dunia digital. Perpustakaan yang original tu yang mengandungi manuskrip mahtutat yang berbentuk helaian ni perlu dikekalkan. Kekal. Ya, adakah berkeperluan untuk mewujudkan satu perpustakaan mungkin ialah untuk lebih advance, orang kata memerlukan kepada perpustakaan contohnya perpustakaan pengajian Islam yang berbentuk digital ke arah tersebut dengan mewujudkan koleksi-koleksi digital yang boleh diakses daripada itulah juga itu satu. Tadi ialah kalau kita lihat sekarang ni selain perpustakaan yang bentuk fizikal, dalam bentuk fizikal ataupun dalam bentuk apa tadi? Fizikal dalam bentuk elektronik. Apa tadi yang disebut tadi? Elektronik. Digital. Digital. Jadi bagaimanapun bagi bahan yang kita payah nak dapat dan di perpustakaan saya tidak menjadi halangan kita melayari melalui digital. Pada sebabnya bagaimanapun perpustakaan digital ini ialah kepada mereka yang mahir lah, saya ingat lebih itulah supaya tidak berlaku kesilapan pemindahan ilmu tadi. Jadi saya cadangkanlah perpustakaan dalam perkhidmatan perpustakaan yang berbentuk katalog dan sebagainya ataupun buku tadi kalau boleh diluahkanlah segala bahan-bahan ataupun bahan-bahan yang penting didigitalkan boleh bagi perpustakaan kita lah
supaya dapat diakseskan oleh lebih ramai daripada bukan saja di kalangan pengguna pustakaan di satu institusi, malah dapat diakseskan oleh masyarakat luar yang berminat dengan ilmu-ilmu. Ini pun satu perkara yang khususnya digitalkan. Asalnya pustaka digital ni ialah berasal daripada buku-buku yang berada dalam pustaka fizikal, didigitalkan khususnya oleh penyelidik atau khususnya contohnya pustaka akademik itu oleh segala bahan yang penting, boleh kata saya penting lah, belajar pendidikan yang dihasilkan oleh pensyarah tadi. Kalau boleh pihak pustakaan kita ni payah mengumpulkan bahan-bahan yang dikeluarkan oleh pensyarah akademik Islam itu sendiri, kerana buku-buku yang dihasilkan oleh pensyarah kita itu adalah satu yang dibuat dengan secara penyelidikan lah, bukan ditulis macam biasa tak, buat authority. Kalau boleh itulah baik pensyarah yang dah berhenti atau pensyarah masih berkhidmat menulis artikel atau buku, maka mungkin boleh dibuat satu koleksi khas. Pustaka akademik itu koleksi hasil penelitian, namalah apa? Hasil penelitian para pensyarah atau graduan kita yang keluar daripada yang dah tamat, alumni yang menghasilkan buku-buku dalam bentuk apa sekalipun. Kami digitalkan, kumpul dan digitalkan untuk boleh diakses. Sama ada cara nak bayar ke sebagainya, nak ngecah kepada pengguna itu terpelalah. Yang penting kita kumpulkan segala bahan-bahan ataupun hasil keringat pensyarah kita yang buat penyelidikan yang dapat bagi Bu F lah. Penyelidikan tu dimanfaatkan untuk generasi ilmu yang akan datang. Kalau kita lihat pada sejarah pustaka kita baca berapa putih tu, banyak kita. Kita nak nampak bahawa itu tidak bernilai, tapi satu nilai yang berharga. Itulah harapanlah. Allah Allah kata tu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih yang bahagia Ustaz Kadir. InsyaAllah kita ada rakan penutup nanti Ustaz. Okey, kita kembali kepada panel kedua kita. Kita ada rakan penutup nanti. Ada di rakan yang keempat insyaAllah. Ya, okey. Pada panel kedua kita, berdasarkan kita kembali semula pada perbincangan jurnal, berdasarkan pengalaman yang berbahagia doktor lah, orang yang agak lama dalam berkecimpung di dalam bidang jurnal ni, khususnya di Akademi Pengajian Islam. Apakah yang doktor boleh kongsikan dan juga harapan terhadap penerbitan ilmiah khususnya jurnal lah di Akademi Pengajian Islam ni, supaya boleh terus maju ke hadapan? Mungkin apa yang doktor boleh lihat aspek yang perlu ditambah baik ke, ataupun aspek-aspek yang mungkin menjadi satu target doktor satu ketika dahulu, untuk yang supaya jurnal ini memuncak, mencapai satu pencapaian yang lebih tinggi lah dari masa ke semasa. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami semualah pada hari ini bersama dengan hadirin insya-Allah. Okey, Dr. Said, apa yang dalam pemikiran saya untuk nak supaya artikel-artikel jurnal ini dapat dimanfaatkan oleh khalayak misalnya, terutama yang dalam bidang di peringkat level bachelor, master's, PhD semua sekali ni kan. Maksudnya mereka yang berkecimpung dalam dunia akademik ni kan. Sebab kebanyakan jurnal ini ditulis dalam kertas kan. Jadi sekarang saya setuju kalau di digitalizekan artikel-artikel tu kan. Itu satulah. Itu mungkin senang diakses oleh siapa-siapa pun kan. Yang mempunyai
kepentingan dalam bidang ini. Dan yang kedua, kalau tidak terlajak, saya boleh cetuskan idea bagaimana kita cuba memanfaatkan ilmu yang ada dalam jurnal ini, antara lain supaya dapat dimanfaatkan oleh khalayak. Misalnya dibuat setiap bulan ataupun 6 bulan sekali kah, ataupun ikutlah kemampuan akademi kan, ambil satu tajuk yang terkini, misalnya tajuk itu diulas ya secara live kah, ataupun ikutlah macam mana, mungkin secara begini pun tak apa kan ya. Sebab last kali kita mempunyai banyak followers kan, banyak pengikut yang tertarik dengan apa yang sebenarnya dibincangkan dalam kandungan ataupun dalam jurnal tadi kan, penulisan profesor kah, ataupun bukan profesor kah, ataupun para penyelidik kah, dan seumpamanya. Itu yang saya nampak lah. Jadi kalau misalnya ada setiap 3 bulan sekali kah, ada pengulas, dan kemudian ataupun sendiri, atau yang menulis itu sendiri pun mungkin boleh jelaskan kan mengapa beliau berpendapat demikian kan, apa yang sepatutnya masyarakat kena ikut, kena manfaatkan daripada kajian yang beliau buat itu. Jadi barulah ilmu itu dapat dimanfaatkan. Sebab kalau tidak, siapa pun tak tahu apa yang ditulis dalam artikel tadi kan. Betul tak, Dr. Said? Ya, betul. Dia terhad kepada untuk buka jurnal kan, itu saja, tapi tidak dimanfaatkan untuk khalayak. Jadi, macam sekarang kan, kalau kita tengok banyak isu-isu semasa yang ada, yang sekarang berlaku dalam masyarakat kita, misalnya macam-macam yang cuba menjawab kan, walaupun secara biasa ataupun secara tidak ilmiah kan. Jadi kita ada pengikut kita nih. Jadi maknanya kita nak mendidik masyarakat kita ini supaya menjadi orang yang ada ilmu. Itu dalam pemikiran saya lah. Sebab masyarakat kita sekarang nih, dia saya pun tak tahu nak kata apa lah kan, sebab dia lebih kepada isu-isu yang popular, yang menjadi rujukan kepada khalayak yang tidak mempunyai ilmu. Jadi kita cuba memberi ilmu secara betul kan. Mungkin itulah mungkin boleh kita cuba kita kupas satu artikel yang bagus, yang terkini. Sebab itu kan, kalau mungkin tren akan datang, mungkin 50% ataupun 60% kandungan artikel itu adalah melalui kajian kuantitatif ya. Maksudnya yang semasa, yang kita boleh dapat manfaatkan sekarang, masa sekarang nih, kajian-kajian kuantitatif misalnya, dan yang lain itu kualitatif lah. Boleh, jangan kita tinggalkan pula yang kualitatif kan, ataupun dua-dua sekali pun boleh, tapi kita cuba manfaatkan kajian-kajian semasa yang boleh memberi manfaat kepada masyarakat semasa. Itu mungkinlah ya satu kajian yang perlu kita cuba lakukan. Contoh misalnya dalam perbankan. Misalnya sekarang ini kan flexible rate kan, untuk keuntungan pihak yang memberi pinjam ataupun secara kalau di bank ini CCM kan. Dia gunakan flexible rate ini untuk katakanlah kereta kan, dia beli kereta, sedangkan harga kereta itu adalah susut kan, berbanding dengan rumah kan. Rumah itu mungkin dia tidak akan susut kan, mungkin dia boleh guna flexible rate kan. Jadi mengapa
tidak ada kajian-kajian yang terkini dan kita boleh muatkan dalam jurnal, tapi kita selepas itu kita bahas secara untuk khalayak paham dan untuk mereka-mereka yang mempunyai kepentingan dalam institusi perbankan misalnya, cuba untuk menyelesaikan masalah semasa. Contoh itulah maksudnya. Bukan kita cerita yang yang terlalu retorik ataupun terlalu klasik sangat kan. Jadi maknanya sebab itu kan kalau saya lihat jurnal-jurnal terkini kan di universiti yang terkenal kan, dia banyak, walaupun ada yang klasik ataupun yang kajian-kajian sejarah dan seumpamanya kan, tapi dia buat betul-betul finding dia itu berdasarkan kepada manfaat yang boleh diterima ataupun yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat semasa. Itu saya punya pendapat lah. Ya, coba kita bincang dari ini kan secara biasa kan, ataupun secara dari hati ke hati kan. Oke, itu saya boleh. Ya, saya nampak tu satu perkara yang menarik doktor. Bila doktor sebut tadi mewujudkan, maknanya kita lebih kepada untuk kalau selama ini jurnal ini hanya terbuka, seakan-akan nampak seakan-akan tertutup lah, lebih kepada para pendidik sesama akademik kan, di dalam satu kuali yang sama. Tapi bila cadangan doktor tadi, satu perkara yang menarik yang saya dapat macam memasyarakatkan hasil penyelidikan terpilih lah. Untuk dibahaskan, untuk dibincangkan, maknanya secara terbuka lah bersama dengan masyarakat awam supaya mereka tahu. Itu saya fikir satu perkara yang menarik lah. Tapi berhubung yang digital tadi, memang kita sedia maklum lah, yang ini banyak jurnal-jurnal diterbitkan secara digital lah. Daripada sudut penarafan doktor, kalau kita lihat pada hari ini, nak tahu jugalah pandangan doktor kalau hari ini kita duduk tengok ke arah untuk mendapatkan indeks yang tertinggi, mendapat pengiktirafan daripada badan yang daripada luar negara, pengautoritian, Scopus, ISI, WAS, sekarang ni dipanggil ialah dengan pelbagai istilah-istilah penarafan ni. Bagaimana pandangan doktor berhubung perkara inilah, dan ini juga sebenarnya yang dikejar oleh para akademik kita hari ini. Bagi saya itu satu cabaran lah. Saya pun sempat satu cabaran bagi kita lah. Cuma yang penting bagi kita, bagaimana kita cuba memanfaatkan. Niat kita bukan itu sebenarnya. Niat kita bukan nak dapatkan itu, tapi sebenarnya bagaimana kita buat kerja yang boleh dimanfaatkan oleh orang ataupun oleh khalayak, oleh masyarakat. Bagi saya lah, itu soal kedua lah tu, sebab itu satu cabaran ya. Tapi bagus, bagi saya itu bagus. Sebab dia boleh mengukur kita punya standard kan. Walaupun mungkin di dalam proses penilaian itu ada masalah lain, itu terpulang lah. Tapi bagi saya itu satu cabaran. Dan kita jangan anggap kalau terlalu ketat sekalipun kan, dia boleh membunuh kita punya minat ataupun inspirasi kita untuk menulis. Tidak seperti begitu. Bagi saya lah. Okey. Boleh faham menurut saya? Boleh? Boleh. Boleh, insyaAllah. Jadi macam sekarang ni dah jadi satu keperluan untuk mendapatkan pengiktirafan tersebut kerana ia diiktiraf lah di peringkat universiti. Betul lah. Ya. Betul lah. Baik, insyaAllah saya rasa kita pun dah berakhir pada untuk pusingan yang ketiga. Sebelum meneruskan pusingan yang terakhir lah, kita lihat dahulu sekiranya kita tunggu sekiranya terdapat soalan-soalan yang hendak dimajukan kepada panel-panel kita pada hari inilah. Bolehlah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian untuk mengajukan soalan di ruang komen. Untuk makluman panel semua, kita sekarang ni sedang bersiaran langsung di Facebook rasmi lah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. InsyaAllah kita tunggu dulu dalam seminit dua untuk lihat sekiranya ada soalan-soalan yang dikemukakan oleh hadirin, insyaAllah.
Okay, saya dimaklumkan oleh penganjur juga urustia kita tidak ada sebarang soalan jadi tidak ada sebarang soalan pada inilah pada pagi ini jadi insyaAllah kita teruskan. Sekiranya ada nanti saya akan kemukakan daripada masa ke masa. Ya. Kita akan teruskan kepada sesi inilah sesi penutup, round penutup kita pada hari inilah. Mungkin kita kembali kepada panel yang pertama kita lah, yang berbahagia Ustaz Kadir, Ustaz Abdul Kadir Muhammad, berhubung tentang apakah mungkin doktor boleh yang bagi Ustaz boleh kongsikan kata-kata terakhir ataupun pesanan ataupun apa sahajalah yang doktor ingin luahkan sebagai orang yang lama berada di pengajian Islam, sebagai alumni pengajian Islam, bermula dengan pelajar, kemudian pensyarah dan melibatkan dalam pelbagai jawatan kuasa. Mungkin doktor boleh kongsikan kata-kata terakhir ataupun pesanan sebagai penutup ataupun sebagai penutuplah bagi program kita pada hari ini. Mungkin boleh doktor rumuskan jugalah hasil perbincangan kita pada hari ini yang bagi Ustaz boleh bincangkan, insya-Allah. Tafadhal Ustaz, insya-Allah. Ni nampak macam Dr. Kadir ada masalah lain. Kalau tak ada, saya fikir kita mungkin Ustaz Kadir ada masalah lain liputan. Mungkin kita boleh berpindah soalan tu dahulu kepada yang berbahagia Dr. Suhaib dulu. InsyaAllah boleh. Boleh. Okey, boleh. Boleh. Ada. Boleh Ustaz, ada insyaAllah. Masih belum dengar suara lagi. Tak dengar suara ni Ustaz Kadir. Ke lain saya? Okey, Dr. Suhaib okey ke dengar ke suara saya? Okey, dengar. Ya. Clear. Baik, mungkin kita boleh berpindah dahulu kepada Dr. Suhaib memandangkan Dr. Ustaz Kadir ada masalah rangkaian. Okey. Boleh. Teruskan. Dr. Suhaib, sebelum kita pergi kepada penutup ni, ada satu soalan. Apakah harapan Dr. Suhaib untuk perkembangan jenis-jenis apium di masa akan datang? Apa tak mendengar? Apa dia? Apakah harapan Dr. Suhaib untuk perkembangan jurnal-jurnal yang berada di apium sekarang untuk pada masa akan datang? Harapan. Macam sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Ini pelajar apa ni yang tanya ni? Pelajar, bukan? Saya dimaklumkan Orestia, soalan saja dikemukakan. Soalan saja. Kalau untuk pelajar misalnya, katakanlah kita buat, harapan saya ialah supaya semua artikel-artikel tadi, ataupun sebahagian artikel tu, yang berkaitan boleh dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun orang Islam lah, terutama mereka yang berkecimpung dalam dunia intelektual ni, dunia akademik ni. Jadi kan satu cara yang mungkin boleh kita buat, katakanlah dia buat yang saya cadangkan tadi, buat satu kelas diskusi untuk satu topik tajuk jurnal tadi kan. Wajibkan semua pelajar-pelajar yang ada kaitan untuk follow ataupun untuk ikut. Jadi itu satu harapan saya lah. Maksudnya bagaimana cuba kita nak memanfaatkan ilmu tadi. Sebab kalau kita nak harap, kita tak wajibkan sebagai satu subjek kan. Ilmu dalam artikel itu sebagai satu subjek, kalau kita tak manfaatkan, siapa lagi yang nak memanfaatkan kan? Kalau kita harap pelajar misalnya suruh membaca artikel-artikel berkaitan, mungkin payah kalau tidak disertai dengan apa-apa aktiviti yang melibatkan ataupun ada kaitan dengan artikel tadi. Jadi ini macam satu kuliah jugalah kalau dia mengikuti kupasan artikel tadi, maknanya
kita cuba memanfaatkan ilmu tadi kepada khalayak. Itu maksud saya lah. Jadi harapan saya, itulah yang saya maksudkan dengan harapan itu, supaya masyarakat boleh memanfaatkan ilmu-ilmu yang telah dicetuskan oleh penulis tadi dalam jurnal tadi. Sebab bagi saya kan, konsep ilmu ni maknanya selagi kita banyak membuat pembacaan, kajian, mendengar kupasan dan seumpamanya, selagi banyak kita tahu tentang kebodohan kita ataupun kejahilan kita. Bukan kita pandai. Sebab dalam minda kita sekarang ni, kalau kita dengar, kita macam jadi pandai, itu tak betul tau. Konsep dia, kalau tak silap, Imam Syafi'i ada sebut ni kan. Maknanya, selagi banyak kita mengkaji, mendengar, kan, membaca dan seumpamanya, selagi itu kita banyak tahu di mana kebodohan kita, bukan kita jadi pandai. Jadi seorang yang yang betul-betul sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang muslim lah sekurang-kurangnya kan, dia jadi satu inspirasi untuk dia membuang dia punya kejahilan itu. Bagi saya lah, dari segi falsafahnya begitu. Jadi kalau kita rasa setelah kita membaca ini kita sudah rasa macam sudah cukup, itu tak betul dong. Maksudnya ilmu itu yang kita dapat itu sebenarnya dapat menunjukkan bahawa kita itu sudah tidak lagi jahil dalam bidang itu misalnya. Betul, saya boleh faham kan itu ya? Boleh kan? Boleh. Jadi sebab itu, apa sebab pelajar tak minat? Sebab dalam minda dia masih lagi bersarang konsep yang tak betul loh. Kalau dia paham betul-betul, maksudnya dia akan baca sampai ataupun ikuti perkembangan kupasan dan seumpamanya kan. Jadi barulah dia paham, oh begini misalnya kan. Barulah ada sebagai seorang pelajar kan. Kalau tidak, dia just masuk periksa untuk lulus sahaja. Bukan untuk dia manfaatkan ilmu itu untuk keberkahan ataupun keberkatan dia itu. Kan? Kalau ilmu itu berkat, maksudnya apa yang dia dengar, dia paham, ini finding dia ini apa sekali, maksudnya ilmu itu berkahlah kepada dia. Maksudnya dia tidak melakukan satu yang di luar daripada apa yang dia paham itu. Ya, betul. Boleh? Boleh lah, insyaAllah. Mungkin Okay. boleh kongsikan pesanan kata-kata terakhir ataupun pesanan sebagai penutup untuk program pagi ni. Minta maaf sekali. Pesanan saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh. Siapa dulu ni? Nak Ustaz Kadir dulu ke Dr. Suhaib dulu? Saya dulu dah. Boleh. Okey. Saya sebagai postingan terakhir itulah, pertamanya saya mengucap banyak terima kasih kepada penganjur, khususnya kepada moderator sendiri lah, yang berpeluang untuk perkongsian sedikit mengenai pengalaman saya kaitan dengan penubuhan penterbitan perpustakaan. Jadi kita haraplah apa yang disebut tadi, kita harap yang keduanya perpustakaan kita khususnya yang di kampus sana lah dapat membesarkan ataupun sekarang dia okey daripada sudut koleksinya. Terutama adalah apa yang saya sebut tadi, hasil penulisan khususnya daripada para pensyarah kita buat penyelidikan, dikumpulkan ataupun dibuat satu kolektif khas di perpustakaan supaya menjadi rujukan bagaimana yang disebut oleh Dr. Suhaib tadi adalah hasil yang ditulis adalah satu hasil daripada kajian yang berdasarkan ilmiah. Jadi yang kedua adalah apa yang disebut, tadi saya pun setuju apa yang disebut oleh
pengurusi ataupun moderator sendiri berkaitan dengan mendigitalkan, khususnya hasil mendigitalkan hasil penyelidikan yang kita nilailah macam mana oleh perpustakaan. Jadi kaitan dengan ada alat penyebar ilmu yang mudah melalui internet sebagainya, supaya dapat dikongsi oleh seluruh khalayak ataupun masyarakat berkaitan dengan ilmu yang kita selidiki tadi untuk dimanfaatkan oleh mereka. Karena ilmu yang kita kaji adalah bukan semata-mata untuk diri kita, malah untuk kepentingan membina tamadun masyarakat lah. Tetapi mendigital ni satu perkara yang rasanya satu perkara yang agak rumit. Tapi kalau kita mendigitalkan isi itu sendiri, bukan tajuk. Ini kita mendigitalkan tajuk saja. Ini kalau kita lihat banyak negara-negara Arab Muslim, mungkin dia ada orang yang banyak untuk mendigitalkan buku-buku tadi, kitab tadi. Jadi untuk mudah diakseskan. Yang ketiganya itulah, kalau selain pada itu saya ingat fatwa ni pun main satu peranan besar juga. Ini satu pun boleh juga kalau perpustakaan mana-mana untuk mengumpulkan segala fatwa yang dipatwakan. Boleh majlis fatwa bagi tiap-tiap negeri untuk dimanfaatkan penyelidikan, untuk dimanfaatkan supaya kita nak menggalakkan sebagai kepada yang disebut oleh Dr. Syed tadi, supaya masyarakat kita ini terikat dengan fatwa. Itulah kalau boleh dimainkan oleh mana-mana pun tak kira lah. Jadi di program kita ini yang saya pun meneliti data Dr. Syed lah. Jadi mendiskusikan artikel-artikel dan jurnal tadi. Sebabnya sekarang ni jurnal itu terhad, tempat duduknya payah orang nak itu nak mengesaikan. Jadi kalau mendigitalkan adalah supaya dapat memanfaatkan ilmu tadi kepada seluruh masyarakat. Tentunya program ini mungkinlah insyaAllah mungkin AI dan menghayati 40 tahun ini dapat menunjukkan dengan pencengah isu-isu yang lain. Itulah. Sekali lagi, terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Abdul Qadir Muhammad atas penggulungan ataupun atas rumusan pesanan, saranan dan nasihat kepada kami semualah di Akademi Pengajian Islam. Saya fikir Ustaz mungkin boleh mengambil note apa saranan tu yang boleh dimajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan. InsyaAllah kita dengar pula dengar juga saranan ataupun pesanan terakhir ataupun sebagai penutup lah pada program pada pagi ini oleh yang berbahagia Dr. Syed. Mungkin nak luah apa-apa, dipersilakan Dr. Mungkin Dr. lihat dah lama sangat ni nak bagi. Mungkin boleh Dr. kongsikan kepada kami semua sebagai panduan lah buat kami. Dr. Syed sebagai moderator, saya ucap terima kasih lah atas usaha-usaha yang dibuat seumpama ini kan, supaya dapat memberi satu inspirasi supaya Akademi Pengajian Islam ini akan lebih terkehadapan, sebab sekarang ni cabaran terlalu banyak kan. Okey. Dan banyak institusi selain cuba menonjolkan kehebatan mereka, dan saya harap Universiti Malaya sebagai universiti tertua dan rankingnya masih cemerlang. Jadi saya harap APIUM kalau boleh seiring dengan nama ranking universiti terbaik dunia itu dikekalkan dengan membuat beberapa pendekatan yang lebih semasa, supaya apa yang kita buat ini lebih berjaya, insyaAllah mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian begitu juga mungkin pelajar-pelajar degree kan, yang bachelor ni, sepatutnya kita, bukan sepatutnya lah, maknanya sebaiknya kita cuba pupuk pemikiran mereka, pelajar-pelajar ini menjadi cerdas, ya, bukan kalau keluar sudah menjadi seolah-olah bukan pelajar keluaran Apium lagi, ataupun macam bukan pelajar universiti kan. Itu yang kita nak lah, maksudnya pemikiran mereka itu sepatutnya cerdas, ya, bukan mungkin istilah kurang baik itu dungu lah, maksudnya dia tak tahu nak buat apa kan. Maksudnya dia pun tidak dipandang oleh masyarakat sebagai mutiara yang berilmu kan, ataupun ada misi ataupun visi yang cuba dibawa untuk merubah masyarakat itu. Jadi mungkin dari segi kurikulum kita itu, kalau saya menyentuh lebih jauh kan, perlu mengambil kira bagaimana kita menjadikan pelajar kita itu lebih cerdas, selaras dengan keintelektualan penulis-penulis dalam jurnal itu. Sebab konsep asal dalam jurnal ataupun mereka yang menyumbang itu memang mempunyai pemikiran yang cerdas. Tapi kalau pelajar dia tidak cerdas, itu masalah lah, ya. Jadi bagi saya itu sajalah apa yang saya cuba berikan sedikit sebanyak. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat membangun Akademi Pengajian Islam dengan lebih baik lagi untuk masa hadapan, insya-Allah. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Sweet Tapar atas perkongsian, atas pesanan dan juga saranan serta nasihat bagi sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Sekejap je 2 jam. Dah hampir pukul 1 pun lah kita. Jadi saya fikir banyak perkara yang boleh kita dapati daripada diskusi perbincangan pada hari ini, yang mungkin pihak-pihak berkaitan boleh mengambil perhatian lah saranan-saranan dan cadangan-cadangan tersebut, supaya diskusi pada pagi ini tidak berakhir sekadar hanya diskusi semata-mata, tetapi hasil daripada perbincangan ataupun hasil daripada perkongsian tadi dapat dimanfaatkan, khususnya dalam merancakkan lagilah dunia ilmiah ataupun dunia penyelidikan, ataupun daripada sudut perkembangan Islam itu sendirilah, seiring Akademi Pengajian Islam itu sendiri seiring dengan perkembangan semasa. Saya fikir banyak buah-buah fikiran sebagai orang yang lama ni, cukup banyak pandangan mereka ni sangat-sangat perlu diambil kira dan dihargai lah untuk tatapan, kerana apa, untuk dimasukkan dalam apa orang kata agenda semasa kita lah, sesuai dengan realiti semasa kita pada hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi saya sebagai pengerusi majlis pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia kedua-dua panel kita, Yang Berbahagia Ustaz Abdul Kadir Muhammad dan juga Yang Berbahagia Dr. Sweet Tapar atas perkongsian yang cukup bermakna lah pada pagi ini. Dan saya selaku moderator juga pada pagi ini memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan atau kekurangan. Mungkin hari ini kita berhubung dalam dunia yang maya, dunia maya. Hari ini Dr. Sweet berada di Sabah, Dr. Abdul Kadir berada di Ustaz Abdul Kadir berada di Kelantan. Jadi kita bertemu, dan saya sendiri pun berada di Pahang, di Temerloh. Dan kita bertemu di dalam maya untuk berkongsi, untuk ditatapi oleh seluruh rakyat Malaysia. Bahkan kalau ada yang daripada luar negara pun mereka boleh tonton juga di Facebook kita lah, Facebook rasmi kita, Facebook Akademi Pengajian Islam, Academy of Islamic Studies. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Saya akhiri dululah majlis ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dengan akhiri juga dengan kafarah tasbih kifarah dan juga kafarah wasalatul asr insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.